Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat datang dan bersama-sama lagi kita bersama-sama di dalam tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-72 insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kurnianya kepada kita dengan kefahaman terhadap agama, dengan usaha kita yang tidak banyak ini sebenarnya. Dalam masa 30 minit ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kurnia kepada kita kefahaman terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama bukan hanya kita baca tetapi kita cuba untuk memahami apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mauizah, yang merupakan zikra, yang merupakan peringatan, nasihat dan sebagai panduan dalam hidup kita insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-Imran ayat 166 sehingga ayat 173 insya-Allah. Hari ini 21 Zulkaidah tahun 1442 Hijrah bersamaan dengan 2 hari bulan Julai tahun 2021. Hari ini hari Jumaat Al-Mubarakah. Insya-Allah moga-moga Allah Taala akan menjadikan kita termasuk dalam orang-orang yang soleh, orang yang ikhlas dan seterusnya orang-orang yang akan mendapat ganjaran syurganya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan bacakan sedikit insya-Allah sebagai permulaan kepada mukaddimah sesi kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi iznillah wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Sadaqallahul azim. Jadi ayat yang saya bacakan tadi ayat 166 dan juga satu bahagian daripada ayat 167. Kita masih lagi menceritakan tentang peperangan Uhud, iaitu keadaan yang berlaku, suasana yang berlaku dan juga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peperangan Uhud ni. Komen-komen daripada Allah untuk pengajaran kita semua. Moga-moga kita yang hidup ni, walaupun kita tidak bersama dalam peperangan Uhud, tapi kita yang tetap hidup ini sebagai orang mukmin ini akan dapat mempelajari banyak perkara yang sebenarnya berlaku yang dapat kita belajar daripada peperangan Uhud ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara-perkara ini. Iaitu yang pertama dalam muka surat ini pada hari ini, iaitu yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, wa ma asabakum, apa-apa saja yang menimpa kamu. Apa yang menimpa kamu ialah, iaitu yang pertamanya larinya kamu tu, iaitu firarnya kamu. Firar kamu lari daripada peperangan pada peringkat awal tu kan, kamu turunnya daripada bukit tu kan, sebahagian daripada kamu kan, yang menyebabkan bermulanya kekalahan tu. Yang keduanya, ramai di kalangan kamu yang telah syahid. Kemudian yang ketiganya, ramai di kalangan kamu termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun cedera pada hari tersebut. Jadi perkara-perkara yang menimpa kamu ini pada hari apa tu, yaumal taqal jam'an, ketika bertemunya dua perkumpulan. Bertemunya dua kumpulan, iaitu peperangan Uhud iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini sebagai apa? Bahawa hari itu bukan hari biasa-biasa tapi dua perkumpulan bertemu, iaitu al-jam'an. Jam'an tu dua perkumpulan, iaitu tentera daripada Muslim, tentera mukmin dengan tentera kafir yang datang daripada Mekah. Jadi pada hari itu banyak yang menimpa kamu. Jadi Allah Taala kata semua tu berlaku adalah fabi iznillah. Jangan bimbang jangan bimbang. Ianya adalah fabi iznillah, dengan izin Allah, dengan iradat Allah, dengan ketentuan Allah, dengan qada Allah. Allah Taala yang tentukan. Jadi janganlah kamu mengungkit-ungkit lah kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam. Semua tu benda Allah Taala yang tetapkan. Kemudian Allah Taala tahu tujuannya, ada kan hikmahnya. Allah Taala sebut selepas itu, iaitu apa? Waliya'lamal mu'minin. Supaya apa? Nak tahu, supaya jelas kan. Bukan Allah Ta'ala tak tahu sini, tetapi supaya jelas. Dia dipanggil sebagai, kita sebut sebelum daripada ilmu zuhur. Ilmu zuhur ni Allah Ta'ala nak menyerlahkan siapakah di kalangan kamu ni orang-orang yang betul-betul ikhlas dan juga orang-orang yang tidak ikhlas. Siapa yang sabar dengan siapa orang tak sabar, siapa yang boleh sabat, siapa orang tak boleh sabat, siapa yang munafik, siapa yang betul-betul muslim, mukmin. Jadi semua tu tujuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Allah Taala kata bahawa liya'lam, Allah Taala nak zahirkan, nak tunjukkan, nak nampakkan, gitu kita katakan. Kemudian selepas tu waliya'lamal ladzina nafaqu. Walaupun ayat tu kita nampak macam dia berhenti tengah tu, nampak macam apa ni, wakaf tengah tu kan, tetapi sebenarnya dia adalah
sambungan waliya'lam untuk kenapa berhenti tengah ni kan. Itu hikmah dia tu kan, sebab tu kan dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir dengan lebih panjang lah. InsyaAllah kalau ada masa ataupun sahabat-sahabat semua boleh check, boleh baca lagi kan, dengan kitab-kitab yang lebih tinggi, lebih besar lagi, penjelasan lebih panjang insyaAllah kan. Bolehlah kan, silakan. Sebelum saya terus tolong bagi feedback dari segi suara takut tak jelas ke apa kan, takut ada masalah kan, tolong feedback suara clear ataupun tidak. Jadi dua Allah Ta'ala nak ilmu zuhur kan, nak serlahkan apa, iaitu yang pertama siapa orang beriman, dan kemudian yang kedua siapakah allazina nafaqu, siapakah orang yang munafik. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebut waqila lahum ta'alau, dan dikatakan, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebut sini waqila lahum ta'alau. Sekarang ni dalam peperangan, kalau kita tak tahu cerita peperangan Uhud ni, mungkin kita akan kurang jelas faham sikit cerita ni kan. Iaitu semasa peperangan Uhud ni 300 orang kita sebutkan. Asalnya Nabi SAW keluar daripada Madinah ni 1000. Kemudian tiba-tiba 1/3, iaitu lebih kurang 300 orang telah balik semula ke Madinah. Di tengah-tengah jalan tu tiba-tiba mereka kata balik. Siapa ketua mereka? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kenapa dia balik? Dia kata Muhammad ni, kita ni dipaksa untuk pergi perang. Tengok kan Muhammad bukan nak keluar pun daripada Madinah. Memang betul kan, asalnya Nabi kita SAW sebelum daripada syura, ketika syura tu Nabi SAW lebih prefer untuk berada di Madinah saja, tak keluar. Tapi ramai orang sebab nak keluar, jadi Nabi pun ikut. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni kan, dia telah sampai tengah jalan, dia nak ajak balik pula dah. Dia buat pasal pula kan. Dia kata jom kita balik kan, kita ni apalah kena ikut dah cakap orang ni kan, kita tak ikut cakap Nabi, macam-macam lah alasan-alasan yang diberikan tu. Jadi pada ketika itu ada seorang sahabat jadi dikatakan namanya adalah yang bila dia balik tu, ada seorang sahabat tu katakan kepada dia tu kan, wakilalahum kan, berkata kepada dia kata, kamu ni kan kenapa balik kan. Jadi ta'alau, dia kata ta'alau. Sahabat tu kata kat dia kan ta'alau. Yang berkata tu dia kata Abdullah bin Amru. Baru ingat nama dia kan, Abdullah bin Amru. Jadi dia kata Abdullah bin Amru bukan Amr ibn al-As, bukan, Abdullah bin Amru. Jadi dia kata kenapa kamu balik? Ta'alau, dia kata ta'alau qatilu fi sabilillah, mari kita berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata kenapa kamu balik? Ataupun awidfa'u, kalau kamu tak nak perang pun tak apalah, idfa'u. Apa maksud idfa'u sini? Kalau ikut idfa'u ni maknanya menolak kan. Apa maksud menolak? Jadi ulama-ulama tafsir ada beberapa penafsiran lah terhadap perkataan idfa'u ni. Yang pertama dia katalah, kalau kamu tak nak berperang pun tak apa, kamu tolong doa aje. Datang maknanya kekalkan di sini, berada bersama kami, tapi tolong doa aje, tak nak perang tak apa. Ataupun ada kata maksud idfa'u ni lah, tak apalah, kamu ikut juga perang ni walaupun bukan kerana Allah pun tak apa. Kenapa? Kerana nak mempertahankan Madinah. Idfa'u, menolak musuh. Ataupun yang ketiga, ada pendapat kata iaitu idfa'u sini artinya apa? Tak apalah, kamu bersama-sama kami, tolong ramaikan kami. Sebab bila ramai kan, musuh tengok ramai, tapi kalau tak ramai macam jadi mungkin memberi kekuatan lah sedikit kepada kami ni kan, awidfa'u. Jadi pendapat yang ketiga ni dipilih oleh tafsir Jalalain, tapi disebutkan dalam Al-Wasit, dalam tafsir Al-Azhar, Universiti Al-Azhar, dia kata disebutkan tiga-tiga pendapat ni. Dia apa pun maksudnya kita boleh ambil tiga-tiga ni ialah, jadi sahabat ni berkata kepada orang-orang munafik yang nak balik ni, tak apalah qadilu, tapi awidfa'u ataupun idfa'u. Kemudian qalu, apa mereka jawab pula? Mereka jawab, dia kata lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Dia kata kalau kami tahu, lau na'lamu sini ialah mengikut tafsir jalan lain, maksud dia ialah kalau kami mahir berperang, kalau kami pandai berperang, gitu kan maksud dia kan. Kalau kami ni memang expert dalam peperangan, gitu kan. Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, nescaya kami akan ikut kamu. Tapi ada satu pendapat kata maksud na'lamu qitalan, kalau kami tahu akan ada peperangan, kami akan ikut. Tapi macam tak ada peperangan pun, mana ada peperangan, itu perangai mereka. Jadi sebenarnya mereka ni sebenarnya beralasan. Keyword dia beralasan. Mereka bukan nak ikut sangat kan. Jadi maknanya macam tu lah kan, orang munafik ni kan, macam-macam lah kan. Kalau mereka tak nak buat tu, mereka banyak alasan dia. Jadi apa yang berlaku ialah, selepas daripada tu Abdullah bin Amr pun tak ikutlah mereka.
kekal bersama dengan tentera Islam. Jadi mereka pun baliklah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan sebenarnya hati mereka ni apa. Adakah betul-betul mereka ni kata alasan? Semua tu alasan sebenarnya kan. Allah Subhanahu Wa Taala kata hum lil kufri yauma izin aqrabu minhum lil iman. Maksudnya mereka pada hari tu, pada ketika tu, pada masa mereka tu bercakap tu sebenarnya mereka tu lebih dekat kepada kekufuran daripada iman. Allah Subhanahu Wa Taala tak nafikanlah. Tapi sebenarnya mereka tidak beriman sebenarnya orang munafik ni kan. Tapi Allah sebut tu dengan bahasa yang lemah lembut, yang baik. Mereka tu lebih dekat kepada kufur daripada iman. Ini yang berlaku lah kemungkinan kan kepada apa ni nak pastikan semua tak ada gambar ke, suara saja ke, ataupun macam mana orang yang lain nampak gambar tak sebenarnya. Jadi seterusnya kita ceritakan terus kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan apa, bahawa mereka ni apa ni okey, insyaAllah terima kasih yang beri feedback jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata hum yauma izin, nak ceritakan ini dalam bahasa lembutnya, kamu ni sebenarnya lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan pada hari itu. Jadi ertinya di sini adalah apa sebenarnya, ramai di kalangan kita lah kan pada hari ni kan, kita akan tengok bahawa jaga-jaga kita kan, kita takut kita ni ialah apa kan, kita ni kadang-kadang terdekat kepada kekufuran. Macam itulah kan kita ada kekufuran, kita ada Islam kan, iman dan juga kufur kan. Jadi kemungkinan kan kita ni beralih ke sana. Jadi sebahagian daripada kita, jadi kadang-kadang macam tu kan, dekat ni kan, walaupun Allah Ta'ala tak kata tak ada iman, tetapi inilah masalah-masalah kan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut macam tu, terbongkar habislah rahsia mereka kan, bahawa mereka ni sebenarnya adalah lebih dekat kepada kekufuran. Allah Ta'ala maksud ikut Nabi adalah dekat kepada iman, tak ikut Nabi adalah jauh daripada iman, mendekati kepada kekufuran. Jadi akrabu minhum lil iman, hum lil kufri, itu style bahasa Arab kan, uslub bahasa Arab kan, cara dia cakap macam tu. Kemudian Allah SWT kata yaquluna bi afwahihim. Ini lebih dahsyat lagi. Allah Ta'ala kata yaquluna, mereka bercakap dulu dengan mulut. Maknanya mulut saja sebenarnya tu kan, hati mereka ma laisa fi qulubihim, tidak dengan apa yang ada dalam hati mereka. Sebenarnya mereka bercakap tu dengan kamu tu, wahai para sahabat, wahai orang beriman, mereka bercakap tu dengan mulut sebenarnya tu. Hati mereka tu lain. Hati mereka tu lebih dahsyat lagi kan. Maknanya apa? Memberi alasan. Pandailah bercakap-cakap tu kan, kata macam ni kan, kata tak nak ikut ni sebab ni, tapi sebenarnya hati mereka tu sebenarnya tak ikut, hati mereka tu tak suka, hati mereka tu takut, hati mereka tu macam-macam lagi ulama-ulama sebut. Jadi yaquluna, mereka berkata bi afwahihim dengan mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, bukan dalam hati mereka. Lepas tu wallahu a'lamu bima yaktumun, Allah lebih tahu dengan apa yang mereka sembunyikan tu, dengan apa yang mereka tak cakap tu, mereka tutup tu. Jadi Allah Ta'ala bila dedahkan kepada kita ni, maka of course lah kan, Allah Ta'ala lebih tahu kan. Jadi orang mukmin tahulah kan, terbongkar. Tengok kan, makna cerita tentang kemunafikan mereka ni kan, sedikit demi sedikit, tapi mereka ni degil. Kita tengok kan, sampailah kepada peperangan Tabuk nanti kan, peperangan Tabuk ni hujung hidup Nabi SAW tu kan, mereka tetap lagi dengan kemunafikan mereka tu. Maknanya mereka ni tak boleh, padahal Allah Ta'ala dah dedah sikit ni, perangai buat macam ni, ni perangai ni, munafik ni Allah Ta'ala sebut kan dengan clear tu, allazina nafaqu tu, kemudian sebut lagi cara-cara mereka tu. Jadi macam jelas sangatlah kepada orang beriman. Cuma bila ditanya kepada Nabi kan, kenapa tak bunuh kan, Nabi kata, aku tak nak nanti masyhur di kalangan orang Arab bahawa Muhammad ni membunuh sahabat dia. Mana orang baik dengan dia, sebab bagi orang luar, orang nampak bahawa dia ni beriman, dia sembahyang bersama dengan Nabi, dalam mereka sembahyang di masjid Nabi SAW dan sebagainya kan, tapi mereka ni munafik. Seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi kan, sekarang kita masuk kepada ayat 168. Allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu kul fadra'u. Jadi sekarang ni lagi perangai mereka lagi, Allah Ta'ala cerita lagi perangai orang munafik lagi, iaitu orang-orang yang mana qalu li ikhwanihim, mereka yang berkata kepada saudara-saudara mereka, waqa'adu, tapi mereka tu duduk. Maksud duduk sini tidak keluar, tidak mau pergi berperang.
Jadi saudara-saudara mereka mungkin ulama-ulama tafsir kata li ikhwanihim ilah, mungkin ada kawan kerabat mereka, ada kawan-kawan mereka yang mana pergi berperang. Jadi mereka ni orang-orang munafik ni, dia berkata apa kepada tentang kawan-kawan mereka yang dah pergi berperang, ada yang mati semua tu kan. Jadi dia tak pergi. Waqa'adu, dia tu waqa'adu. Mereka dia kata apa? Lau ata'una ma qutilu. Kalau lah ikut kita dulu, kalau lah ikut dengar cakap-cakap kami, dia kata mesti tak kena bunuh. Mesti tak matilah mana kan. Tengok sekarang dah mati dah. Itulah tak dengar cakap kami. Kami dah cakap dah gini. Tapi dia tak dengar. Tu tengok cara fikir dia kan. Lalu apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala kata, "Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka ni." Allah Taala kata apa? "Fadra'u an anfusikumul maut." Kalau kamu ni betul-betul apa yang kamu cakap, okey, sekarang ni fadra'u. Fadra'u tu makna tolak. Tolak apa? Tolaklah daripada diri kamu kematian. Maksudnya, kalau kamu kata sebab saudara-saudara kamu tu kan yang syahid tu kan dalam peperangan Uhud tu mati kerana tak dengar cakap kamu. Sekarang kamu sendiri boleh cuba katakan, cuba tolak kematian daripada kamu. Boleh tak kamu tak mati? Boleh. Kamu mati juga. Artinya kan, kamu tak boleh lari ke mana kan? Kamu pergi perang ke, tak pergi perang ke, kamu mati. Kan? Yang sana syahid. Awak mati apa? Jadi kalau kita kata dalam bahasa Melayu mati katak kan, mati tak buat apa-apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi berkata macam tu kan. Tak apalah, minta lah. Minta tengok tak mati tak kamu, mati juga nanti. Jadi fadra'u, tolaklah kematian tu. Kalau an anfusikum daripada diri kamu, al maut, kematian tu. Wa in kuntum sadiqin, kalau kamu ni betul-betul lah yang kamu dakwa tu, kamu cakap tu. Tapi boleh ke mereka tolak kematian? Mana boleh, semua mereka dah mati dah. Hari ni ada lagi di kalangan mereka ni yang hidup. Tak boleh. Jadi artinya kita sebut sekali lagi, kita ulang sekali lagi yang kita sebut semalam, iaitu apa? Jihad, perjuangan, berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, buat kerja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah memendekkan umur. Tinggal di rumah, tak berjihad, tak berusaha, tak buat kerja-kerja dakwah, tak buat apa-apa pun, taklah memanjangkan umur. Umur telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya ialah kita disuruh oleh Allah Taala berusaha untuk buat apa yang patut kita buat sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Jadi mati tak mati tu bukannya kerja kita. Kita hanya berusaha saja kan. Allah Taala dah tentukan. Jadi Allah Taala sebut selepas daripada tu ialah apa? Habis itu wala tahsabannal ladzina qutilu. Seterusnya ayat 169 sekarang 169 Ini cerita lagi orang munafik lagi. Kemudian apa? Menganggap bahawa orang-orang yang mati itu matilah. Orang yang syahid tu mati, minta maaf. Orang syahid tu mati. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini kan bahawa apa? Jangan kamu menyangka. Ada juga di kalangan orang-orang yang beriman pun kata, mati dah dia, dah mati dah dia kan. Yang syahid tu 70 orang 70 orang syahid di Uhud. Jadi ramailah di kalangan kita tu mati. Memang kita kan cakap bahasa Melayu pun kita cakap mati syahid. Kita gabungkan dua, mati syahid kan. Kalau ikut sebenarnya ialah bukan mati syahid tapi syahid saja kita sebut syahid sajalah. Tapi kadang-kadang kita tersasul tu, minta maaf. Saya pun tersasul juga kan. Jadi sebenarnya ialah syahid. Jadi Allah Taala kata sini, janganlah kamu menyangka orang-orang yang kutilu, yang dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah kerana menegakkan agamanya, orang itu adalah amwata, mereka tu mati. Jadi mereka ni bukan macam orang lain. Kita nampak memanglah mati kan, kena bunuh, kena gini, kena sembelih, kena luka, hancur badan. Kalau sekarang ni macam-macam kan. Tak jumpa mayat pun tak jumpa kadang-kadang tu kan, hancur terus kan. Jadi jangan kamu sangka, Allah Ta'ala kata, ingatkan kita semua juga kan, wahai sahabat, jangan kamu sangka orang tu dah mati dah, tak ada dia 70 orang kan dah mati. Tak, mereka ni tak mati. Allah Ta'ala kata amwat bal ahya. Nombor satu, Allah Ta'ala kata mereka ni hidup. Ahya, mereka tu hidup sebenarnya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa ruh-ruh mereka ini berada di dalam burung-burung yang berterbangan, burung-burung yang warna hijau lagi. Disebutkan dalam hadis yang di dalam syurga. Mereka buat apa mereka nak buat kan, berterbangan, suka mereka kan, suka hati mereka gembira kan. Jadi itu adalah Nabi sebut kan. Jadi bagi kita, mereka tak mati, mereka ni hidup. Lepas tu yang kedua pula, inda rabbihim yurzakun. Nak ceritakan bukan hidup main-main, tapi yurzakun. Mereka ni diberi rezeki daripada Tuhannya. Mereka dikatakan makan daripada buah-buah dalam syurga. Jadi itu yang dalam sebutkan dalam hadis, yang banyaklah ada hadis yang berkaitan dengan perkara ni. Jadi insya-Allah kan, kalau ada kesempatan minta sahabat-sahabat semua balik baca kan, insya-Allah. Jadi itu adalah dua perkara yang Allah Taala sebut sini.
tentang orang-orang yang syahid ni. Yang pertama, mereka ni tak mati, hayat mereka ni. Yang kedua, mereka ni adalah mendapat rezeki. Jadi bila mendapat rezeki, maknanya tak matilah. Nak confirm kan. Sebab apa? Kita ni bila kita mati, maknanya bila kita mati, maknanya tak ada rezeki. Bila tak ada rezeki tu matilah maknanya kan kita kan. Putus rezeki nama dia. Farihin. Allah Ta'ala kata, mereka ni gembira. Mereka ni kan gembira. Bima atahumullahu min fadlih. Dengan kurniaan Allah Ta'ala kepada mereka. Masya Allah, maknanya kalaulah kita ni nak gembira kan, maka sebab itulah ungkapan seorang ulama kan, dia kata, jadikanlah setinggi-tinggi cita-cita kamu adalah al-mautu fi sabilillah, mati di jalan Allah. Sepatutnya menjadi asma amanina, menjadi cita-cita yang tertinggi bagi orang mukmin. Bukan cita-cita orang mukmin inilah menjadi bos sana, menjadi CEO syarikat yang terbesar, gaji 1 juta satu hari ke dan sebagainya kan. Bukan itu sepatutnya cita-cita yang tinggi. Sepatutnya kita ni adalah apa? Nak supaya kita ni syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak syahid di jalan Allah, mestilah berusaha di jalan Allah. Kalau tak berusaha di jalan Allah, macam mana kita ni nak dapat syahid? Jadi syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ni gembira. Allah Ta'ala beri kepada mereka dapat masuk syurga. Wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Kemudian mereka ini mereka ini yafrahuna, juga gembira. Gembira apa? Yastabshiru ni mana? Dengan orang-orang yang akan datang lagi. Orang-orang yang datang selepas ini, sahabat-sahabat mereka yang tak mati lagi. Yang tak syahid lagi. Tak syahid, minta maaf. Tengok mati lagi. Tak syahid lagi. Yang tak yalhaqu. Yang haku ni mengikuti mereka. Min khalfihim, di belakang mereka, iaitu sahabat-sahabat mereka, saudara mereka yang belum lagi syahid. Mereka tunggu-tunggu bila lagi kawan kita nak datang tu, bila lagi kawan kita nak datang tu. Jadi kan, kawan tu perlu syahid lagi, kawan tu perlu syahid lagi. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat Nabi kan, orang-orang mukmin ni, dia ajar bahawa kan, mereka ni bercita-cita sangat, suka sangat nak syahid. Sebab apa tu? Kawan-kawan mereka sedang tunggu sana tu. Jadi of course lah kan, nak syahid ni kena berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya, dan kemudian berusaha bersungguh-sungguh, bukan berada saja tapi tak berusaha apa-apa. Macam manalah nak syahid kan? Okey, kemudian wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim, di belakang mereka, maknanya yang datang kemudian, alla khaufun. Kemudian ada riwayat sini katakan bahawa mereka yang berkata, seolah-olah berkata, bukan seolah-olah makna berkata, la khaufun alaihim. Tapi ada yang katakan mereka sendiri tu dengan apa yang mereka dalam syurga tu, mereka tak takut lagi, dan juga wala hum yahzanun, dan mereka itu tak sedih dengan apa yang ada di dunia. Dulu mungkinlah katakan di dunia tu kan, mereka ni tak sempat nak ni, tak sempat nak bisnes ni, tak sempat nak tanam ni, tak sempat macam-macam tempat kesempatan-kesempatan di dunia kan. Jadi mereka langsung tak sedih meninggalkan dunia tu. Wala hum yahzanun, Allah Ta'ala kata. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Sebut lagi kan, Allah Ta'ala ulang lagi kan, mereka tu gembira lagi. Yastabshiruna bi ni'matin minallah, gembira lagi. Jadi tengok kan, kita panjang Allah Ta'ala ceritakan tentang apa ni, tentang gembiranya mereka ni masuk syurga, gembiranya mereka ni syahid kan. Jadi kita nampak macam matilah kan badan mereka, kita tanam situ, tapi sebenarnya mereka ni sangat-sangat gembira. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin, dan kurniaan, nikmat Allah, kurniaan Allah Ta'ala kepada mereka. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tak sia-siakan pahala orang-orang yang beriman. Kalau mereka ni beriman, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan, tak akan biarkan macam tu saja kan. Tak akan tak kira. Allah Ta'ala kira semua, Allah Ta'ala tengok semua, Allah Ta'ala akan beri semua, tunaikan kepada mereka, bahkan berganda-ganda lagi. Seterusnya ayat 172. Allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Ayat 172. Cerita tentang apa pula ni? Iaitu cerita tentang selepas daripada peperangan Uhud ni. Jadi semua baliklah ke Madinah kan, dengan luka-lukanya, dengan dahsyatnya. Ini yang tak syahid ni, yang syahid dah 70 orang tu. Sekarang yang luka-luka parah ni banyak ni kan. Tiba-tiba bila sampai saja ke Madinah, apa Nabi SAW berkata kan, Rasul telah apa? Ajak mereka supaya keluar ke mana dia kata? Keluar semua dia kata. Apa ni? Keluar semua ke, sebab Abu Sufyan ini yang on the way balik ni, tiba-tiba mereka, kita dah cerita perkara ni sebelum ni kan, on the way balik ke Mekah ni kan, tiba-tiba mereka terfikir, mereka rasa menyesal. Kita tak habiskan betul-betul, kita tak ganyang habis-habis. Dia kata kan, kita datang semula ke Yasrib, kita pergi Yasrib semula, kita ganyang habis ni orang Islam yang ada di sana tu kan, orang-orang pengikut Muhammad tu. Jadi dia pun patah balik.
Daripada Mekah tu dia patah balik, belum sampai Mekah lagi, tapi on the way nak balik ke Mekah tu kan mereka patah balik semula. Jadi Nabi SAW pada masa tu kan Nabi pun berkatalah kepada para sahabat, siapa yang telah keluar ke Uhud tu sila ikut kami semula. Jadi bayangkan dalam keadaan luka mereka tu kan, mereka terus pergi mula ikut dengar cakap Nabi kan. Mereka tak adalah mereka kata, alah penatlah kami ni, ya Allah ni kami luka-luka ni ya Rasulullah, macam mana ni, takkanlah kami nak pergi lagi, baru balik perang. Tak sampai sehari kan. Jadi mereka pun berangkat semula. Jadi inilah Allah Ta'ala puji ni. Allah Ta'ala puji allazina istajabu lillahi war rasul. Mereka yang istijabah, menyambut seruan. Mereka yang mengikut seruan Allah Ta'ala dan juga Rasul. Allah Ta'ala kata pergi, Rasul kata pergi, mereka pergi. Min ba'di ma asabahumul qarhu, al-qarhu al-jurhu, maknanya luka. Setelah daripada mereka ni dapat luka-luka yang dahsyat tu kan, tiba-tiba mereka ni pergi pula, ikut pula apa yang bila Nabi SAW panggil. Jadi Allah Ta'ala kata lillazina ahsanu minhum, orang-orang yang ihsanu tu maknanya ialah orang-orang yang mengikut taat kepada Nabi SAW daripada kalangan mereka itu, wattaqau, dan takut untuk mukhalafah. Takut apa? Iaitu taqwa tu maknanya orang-orang yang takut untuk menyalahi perintah Nabi lagi. Dulu mereka di Uhud dia kan dah kena marah dah kan, sebab mereka ni menyalahi, tak ikut, tak dengar cakap Nabi. Sekarang ni mereka tak nak lah, mereka tak nak lagi dah tak dengar cakap Nabi ni. Sekarang mereka pun keluar taat kepada Rasul, takutlah untuk menyalahi perintah Rasul lagi. Jadi Allah Ta'ala kata ajrun azim. Orang yang macam tu dia akan dapat pahala yang besar kan. Ajrun azim, Allah janji dah kepada mereka. Jadi apa lagi, mereka pun keluarlah ikut Nabi sampailah kepada Hamra'ul Asad. Sebab itulah kita sebutkan bahawa nama ni, Ghazwah ni, dia bukan Ghazwah actually, dia adalah keluar, tapi tak, mereka menunggu dia Hamra'ul Asad, iaitu lebih kurang berapa belas kilometer daripada Madinah ke selatan, ke jalan menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi sampai itu mereka tunggu orang-orang apa ni, kita dah baca ayat sebelum ni kan, iaitu orang-orang kafir ni yang datang daripada dari nak menuju balik ke Yasrib ni, mereka naik takut tiba-tiba, ar-ra'bu kan. Lalu mereka pun patah balik semua. Jadi tunggu-tunggu tak datang. Jadi ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berlaku peperangan tapi mereka mendapat pahala yang besar. Ya Allah Taala sebutkan orang-orang yang istajabu, kemudian mereka ni mendapat ajrun azim, pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas daripada itu pula, ada satu lagi peristiwa lain yang berlaku, iaitu apa? Selepas daripada Hamra'ul Asad ni, iaitu orang-orang Mekah ni kan, ketua dia Abu Sufyan lah pada masa tu, yang lain semua dah mati di Badar, mati di semua kan. Ni Abu Sufyan kata, kami nak datang lagi wahai Muhammad, kami akan datang lagi, kami nak perang lagi kamu. Kita berjanji di mana, dia kata di satu tempat nama dia Suq Badar. Suq Badar ni maknanya pasar Badar. Dikatakan tempat ni ada di Badar dan ada pasar di situ kan. Pasar tu pertemuan orang Arab lah, tempat berjual beli dan sebagainya. Jadi kita berjumpa di situ tahun depan. Itu diceritakan peristiwa ni berlaku tahun depan. Tahun depan tu maksudnya setahun selepas daripada perang Uhud. Kalau perang Uhud nanti tahun yang ketiga, ni tahun yang keempat, kita nak perang lagi, kata wahai Muhammad. Jadi itu janji Jadi mereka pun datang dengan tentera-tentera mereka lah kan. Sampai di tengah jalan, Allah Ta'ala campakkan lagi rasa takut lagi pada mereka. Tetapi apa yang mereka buat, mereka telah menghantar seorang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud, kita dengar lepas daripada dia masuk Islam kan, tapi ini masyhur cerita dia Nu'aim bin Mas'ud ni Al-Ashja'i. Dia ni Abu Sufyan kata tolong pergi berjumpa dengan orang tu, pengikut Muhammad tu, tolong beritahu kepada dia, apa ni, kami ni besar ni, kami datang nak serang kamu ni. Tu kan. Jadi tujuan dia adalah untuk menakut-nakutkan orang Islam kan. Jadi pada masa tu bila Nabi ni kan diberitahu macam tu kan, jadi dan diberitahu bahawa tentera dia datang tu besar, jadi adalah di kalangan sahabat ni takut. Jadi Nabi SAW pada masa tu, Nabi kata apa kan? Nabi kata la akhrujanna kan, aku akan keluar, dia kata, Nabi katakan walau lam yakhruj ma'i ahadun, walaupun tak ada seorang pun nak keluar, aku akan keluar seorang diri. Tu Nabi, maknanya bersungguhnya Nabi kata akan lawan juga kalau mereka nak lawan juga kan. Jadi lalu dikatakan dalam riwayatnya, ikutlah bersama dengan Nabi pada masa tu 70 orang. Jadi Nabi pun keluar. Jadi bila dengar ini yang dahsyat-dahsyat, kata tentera tu besar dan sebagainya, apa kata mereka, apa kata sahabat ni? Jadi Allah SWT sebut cerita kepada kita di sini, allazina qala lahumun nas, iaitu apabila kan orang-orang ni, Allah Ta'ala puji lagi, iaitu Allah Ta'ala puji ajrun kabir, ajrun azim ni ialah apa? Iaitu orang-orang yang apabila dikatakan oleh manusia tu Nu'aim bin Mas'ud tadi tu,
annan nas, bahawa sesungguhnya manusia. Tadi manusia yang pertama tu ialah Nu'aim bin Mas'ud. Manusia yang kedua tu dalam ayat tu ialah iaitu Abu Sufyan dan juga tentera-tenteranya. Bahawa annan nas qad jama'u lakum, telah berhimpun untuk melawan kamu, untuk menghapuskan kamu. Jadi fakhshawhum, takutlah kamu. Takut tu dia ceritalah kan, dia menakut-nakutkan, cuba untuk menakut-nakutkan. Jangan pergi, dia katakan. Tapi yang berlaku ialah Allah Ta'ala kata fazadahum imana. Perkara tu bukannya menakutkan, bahkan menambah lagi keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka apa? Sebab mereka dah semangat kan, mereka ni nak syahid, nak apa yang mereka takutnya. Fazadahum imana wa qalu, dan kata-kata mereka pada hari itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kami Allah, dia adalah sebaik-baik tempat bergantung. Jadi Masya Allah kan, itulah kehebatan orang mukmin, kehebatan orang beriman, orang yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila ditakut-takutkan dengan sesuatu benda, mereka tak takut. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bersifat demikian. InsyaAllah orang akan bersama dengan Islam, orang-orang yang mempertahankan Islam, orang-orang yang menyebarkan Islam, insyaAllah tanpa takut, tanpa ragu. Dan cita-cita semua harapnya adalah al-mautu fi sabilillah asma amanina. Setakat saja pagi ni, insyaAllah jumpa lagi di dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.